Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk susun dan bilang nombor menaik dan menurun. Menaik, menurun. Okay, menaik ni biasanya kita mula daripada nombor yang kecil hinggalah nombor yang besar. Manakala kalau menurun pula kita mula daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Nombor yang kecil kita ambil lah 1 hingga 10 contoh. Kita mula daripada 1 habis dekat nombor 10. Kalau nombor yang menurun pula mula daripada nombor yang besar 10 menjadi nombor 1, nombor yang kecil. Okey. Okey, kita akan baca petikan daripada buku teks. Okey, sama-sama kita baca Susun dan bilang nombor. Okey, sekarang kita ada projek tanam semula. Okey, tanam apa ni? Mestilah kita nak tanam pokok kan? Kita ada 4 pokok dekat sini. Yang pertama pokok bakau, pokok kelapa sawit, pokok getah dan akhir sekali pokok kelapa. Okey, pokok mana yang awak selalu jumpa di rumah awak? Biasanya awak akan kenal pokok kelapa sawit dan pokok kelapa. Pokok kelapa sawit ni fungsi dia untuk menghasilkan buah yang akhirnya diproses menjadi minyak masak. Minyak masak yang mak awak goreng ayam, goreng kari pop, goreng daging selama ni tu menggunakan minyak daripada kelapa sawit. Manakala pokok kelapa lagi banyak dia punya fungsi daripada daun sehinggalah ke batangnya. Okay, buah kelapa pula biasanya awak akan buat untuk minum air kelapa. Sedap air kelapa. Okay, tapi pokok ni pokok apa ni? Pokok bakau. Okay, kalau awak nak tahu, pokok bakau ni biasanya dia tumbuh di kawasan muara sungai. Muara sungai, tepi-tepi laut. Sebab apa pokok bakau ni ada? Pentingnya pokok bakau ni adalah yang pertama dan yang terutama sekali adalah untuk menghalang hakisan daripada ombak. Awak bayangkan, okay, ini adalah pantai. Kalau ombak datang, dia langgar pantai ni, lama-lama pantai akan terhakis dan akhirnya pantai akan hilang. Kalau rumah yang duduk di tepi pantai sangat takut bila ada hakisan ombak, sebab lama-lama pantai tu akan makin terhakis, akhirnya sampailah ke rumah orang yang duduk di tepi pantai tu. Pergi ke mana rumah tu? Masuk ke dalam laut. Sebab tu orang takut kalau ada hakisan ombak. Jadi inilah fungsi pokok bakau. Selain tu ada banyak lagi fungsi pokok bakau untuk tempat perlindungan ikan-ikan, untuk tempat burung bertandang. Bila ada banyak ikan dekat kawasan paya bakau ni, mestilah banyak jenis burung yang datang kat sini. Di Malaysia ada banyak hutan-hutan bakau ni. Sama-samalah kita pelihara pokok bakau. Dan yang terakhir sekali, pokok getah. Pokok getah ni fungsi dia pun banyak juga, antaranya tayar kereta, tayar motor, getah pemadam, tapak kasut, semuanya ambil hasil daripada pokok getah. Okey, baiklah. Kita kembali semula ke pembelajaran kita. Okey, projek tanam semula. Sekarang pokok bakau dia nak buat tanaman sebanyak 3,000, pokok kelapa sawit 3,100, pokok getah 2,800, dan pokok kelapa 2,900.
sekarang kita sama-sama baca soalan. Okey. Apakah nombor yang paling kecil? Apakah nombor yang paling besar pula? Oh, sekarang ni dia ada dua soalan. Dia nak nombor paling kecil dan nombor paling besar. Macam mana kita nak cari? Okey, sekarang kita dah ada nombor 3,000, 3,100, 2,800 dan 2,900. Okey, kalau kita ubah kepada bentuk blok, bentuk objek, kita boleh nampak dekat sini. Ni 3,000, ada 3 blok besar. 3,100, 3 blok besar dan juga 1 petak 100. Seterusnya kalau 2,800 ada 2 je blok ribu dan juga yang selainnya adalah blok ratus, papan ratus. 2,900 pun sama, ada 2 blok ribu, manakala selebihnya ada 9 papan ratus. Okey. Tapi kalau tengok daripada gambar ni pun susah kita nak asingkan yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Okay, kita tengok pada slide seterusnya. Okay guys, sekarang kita ada 3,000. Tulis dulu dekat sini, 3,000. Okay, 3,100. 2,800 dan 2,900. Senang sangat cara kita nak asingkan. Cikgu pernah ajarkan pada kelas sebelum ni untuk kita asingkan nombor yang mana lebih kecil dan nombor mana yang lebih besar. Okey, untuk soalan yang pertama dia nak tanya apakah nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil cari. Okey, ni 3. Kita kena tengok bermula daripada rumah yang paling besar, rumah ribu. Okey, ni 3, 3. Takkanlah paling kecil kan? Jadi yang lebih kecil adalah 2 nombor ni. Nombor 2. Okey, sekarang ni kalau kita ada 2 nombor ni, kita tengok pada rumah ratus pula. Ni rumah ratus. Okey, sekarang ada 2 nombor. Ini sama nilai dia, 2 dan 2. Okey, sekarang kita tengok ni pada rumah ratus ada 2 nilai yang berbeza, iaitu 8 dan 9. Kita nak apa? Yang paling kecil. Jadi kita dapatlah konklusinya bahawa 2,800 adalah nombor yang paling kecil. Okey, cikgu padam dulu. Manakala kalau kita nak cari nombor yang paling besar, nombor yang paling besar, kita tengok soalan, kita tengok pada jadual kita balik. Nombor yang besar mestilah bermula daripada 3,000. Seterusnya kita tengok pada rumah ratus, ada 2 nombor, 0 dan 1. Yang mana yang lebih besar? Yes, mestilah nombor nombor 1. Nombor 1 lebih besar. Jadi kita dapat kesimpulan 3,100 adalah nombor yang paling besar. Daripada nombor ni kita akan susun nombor ni menjadi tertib menaik dan tertib menurun. Okey, susun nombor yang paling kecil sehingga yang paling besar. Kecil kepada besar. Nombor yang kecil dulu. Nombor yang kecil 2,800. Kita dah jumpa tadi. Seterusnya 2,900. 3,000. Dan akhir sekali 3,100. Manakala susun nombor yang paling besar
sehingga paling kecil. Kita bermula nombor yang paling besar iaitu 3,100. Seterusnya 3,000, 2,900 dan akhir sekali 2,800. Okay. Seterusnya dapatlah kita lihat nombor ni bila kita susun dalam tertib menaik, dia akan jadi bermula 2,800 iaitu nombor yang paling kecil. Nombor yang kecil kita susun menjadi nombor yang besar. Okey, 2,800, 2,900, 3,000 dan 3,100. Manakala bagi tertib menurun, mestilah kita mula daripada nombor yang paling besar iaitu 3,100, 3,000, 2,900 dan berakhir dengan 2,800 iaitu nombor yang paling kecil. Macam yang Abang Songkok ni kata, bilang 100. Nombor yang paling kecil ialah 2,800. Nombor yang paling besar ialah 3,100. Okey. Okey girls, kita tengok contoh yang berikutnya. Awak semua boleh rujuk contoh ni dalam buku teks Matematik Jilid 1, muka surat 13. Cikgu tulis kat sini. Muka surat 13, buku teks. Okey. Dia bagi dekat sini ada 4 nombor. Kita baca sama-sama Okey, susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, ada 4 nombor kat sini, 1,009, 1,005, 1,017 dan 1,013. Dia siap bagi gambar lagi untuk rujukan kamu. Okey, sekarang cikgu kita tengok balik, highlight sikit soalan. Tertib menaik dan tertib menurun. Okey. Macam biasa, kita tulis dulu nombor. 1,009, 1,005, 1,017, 1,013. Okey. Daripada sini kita barulah senang kita nak cari nilai nombor yang kecil dan nombor yang besar. Okey, tengok balik soalan, dia nak susun nombor dalam tertib menaik. Okey, kita cari tertib menaik dulu. Tertib menaik, nombor yang kecil menjadi nombor yang besar. Okey, nombor apa yang paling kecil dulu? Okay, tengok pada gambar jadual ni tadi balik. Okey, kalau kita lihat nilai ribu ni, rumah ribu nilainya semua 1. Manakala rumah ratus nilainya semua kosong. Okey. Kalau dua-dua ni kita tak boleh nak bandingkan, kita ambil nombor daripada rumah puluh. Okey, rumah puluh kita tengok ada 2 kosong kat sini. Kita lihat pula rumah sar. Yang mana yang paling kecil? Yes, 5 lebih paling kecil. So, yang kecil kita tulis 1. Sekejap, cikgu ambil pen yang lebih jelas. Pen biru. Okey. 1,005. Itulah nombor yang pertama. Seterusnya, nombor yang kedua besar. Nombor yang kedua kecil ialah 1,009. Okay. Diikuti pula. Okey, dekat sini tengok rumah ribu tadi sama, ratus sama. Rumah puluh. Okay, kita dah habis dah yang kosong ni, kita ambil yang 1 ni pula. 1 dan 1. Okay, tengok pada rumah sar dia. 7 dengan 3. Siapa lebih kecil? 3, pandai. So, kita ambil 1,013. 1,013. Dan akhir sekali, cikgu padam. Okey, akhir sekali adalah
1017, iaitu nombor yang paling besar. Okey, sekarang kita dah dapat jawab satu soalan, iaitu tertib menaik. Menurun pula. Okey, tertib menurun. Bila kita dapat tertib menaik, senang je nak buat tertib menurun ni. Ambil nombor paling besar tadi balik, 1017. Salin balik, 1013, 1009 dan 1000. Oh, terlajak jauh. Akhir sekali, 1005. Mudah kan? Senang sahaja. Bila kita dah dapat jawab satu soalan, untuk soalan kedua pun kita dapat jawapan dia berdasarkan daripada soalan satu tadi. Okey, kita tengok contoh berikut. Okey, dalam contoh seterusnya ni, dia bagi 4 nombor. Tak ada apa. Okay. Ada 4 nombor kat sini. Okey. Nombor yang pertama bernilai 9026, 9018, 9042 dan 9034. Kita tulis dahulu dalam jadual ni. Kalau kita nak susun siap-siap pun boleh. Cuma cikgu galakkan awak tulis dulu sebab senang untuk awak tengok bila awak dah susun dalam rumah ribu, ratus puluh sah ni. Okey, kita susun dulu 9026, 9018, 9042 dan 9034. Okey. Daripada skali imbas, awak boleh lihat rumah ribu ni semua adalah nombor yang sama. Tak payah tengoklah kalau nombor sama. Sama juga dengan rumah ratus. Nombor yang sama. Okey, kita lihat nombor puluh. Nombor yang berada di rumah puluh. Okey, sekarang soalan dia minta macam tadi, susun nombor berikut secara menaik dan menurun. Dia nak susun nombor secara menaik dan menurun. Kita ambil lah menaik lah tadi. Menaik mestilah bermula daripada kecil menjadi besar. Nombor apa yang paling kecil? Kita lihat pada rumah puluh. Nombor apa yang paling kecil dekat sini? Pandai. Nombor 1. Okey, so kita tulislah dekat sini. Tulis dulu 9018. Itulah nombor yang paling kecil. Seterusnya, nombor apa? Nombor 1 kita dah ambil. Nombor apa pula yang paling kecil? Nombor 2. Pandai. So, ambil keseluruhan nombor ni. 9026. Kita dah dapat dah. Kita move on kepada seterusnya. Kita lihat nombor apa yang paling kecil. Kita dah ambil 2 dengan 1. Yes. Nombor 3. Kita ambil keseluruhan nombor 9034. 9034. Dan yang terakhir sekali, nombor yang tinggal iaitu 9042. Senang ke susah? Senang. Okey, kita dah dapat dah nombor menaik bermula daripada 9018, 9026, 9034 dan 9042. Sekarang kita susun nombor ni secara menurun. Okey, kat mana cikgu nak tulis? Cikgu guna pen lain. Sekejap. Purple. Okey. Menurun. Mestilah bermula daripada nombor yang besar
kepada nombor yang kecil. Ambil balik nombor ni tadi, mula daripada nombor yang besar, iaitu 9042. Tulis secara menurun. 9034, 9026 dan akhir sekali 9018. Sangat mudah. Okey. Sekarang cikgu nak awak semua buat soalan ini salin dalam buku tulis matematik masing-masing. Tulis tarikh hari ini, tulis soalan, gariskan di tepi dan seterusnya salin soalan yang diberi ni. Salin soalan yang diberi. Cikgu bagi masa untuk awak salin. Susun nombor berikut mengikut tertib menaik. Soalan kedua, susun nombor berikut mengikut tertib menurun. Kita dah dapat menaik, kita boleh buat untuk menurun. Okay, ini adalah nombor-nombornya. Salin dalam buku aktiviti nanti. Buku aktiviti, buku tulis. Okay, dah siap salin. Kalau siapa yang tak sempat salin tu, awak boleh pause dulu video. Kita beralih kepada soalan kedua. Soalan kedua pula, macam biasa, susun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, ini adalah nombor-nombor yang diberi. Nombor 7120, 7100, 7140 dan 7130. Salin dalam buku tulis awak. Soalan ketiga. Soalan ketiga ni, ini nombornya. Berikut soalan keempat. Ini adalah soalannya. Awak boleh pause dulu video untuk salin soalan. Dan ini adalah soalan yang terakhir. Soalan yang ke-5. Setelah siap salin soalan ni, awak selesaikan jawapan dia. Tinggalkan ruang untuk awak tulis jawapan ya. Tertib menaik. Okey, apa nombornya? Okay, tertib menurun. Apakah nombornya? Nanti bila dah siap, salin dah siap nanti, awak boleh hantarkan kepada cikgu awak. Sama ada awak snap gambar ataupun awak boleh serahkan pada cikgu awak bila hari persekolahan kita dah bermula. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih girls. Bye.